warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama hadir ke masjid ini pada malam ini untuk sama-sama salat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan keizinan sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas maghrib untuk mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib. Moga-moga dengan demikian ada manfaat untuk kita. Moga-moga dengan demikian menjadikan kita ini semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang sama kita membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dah masuk pada bulan Muharram ni. Jadi pastinya kita masing-masing bila masuk awal tahun baru Islam ni ada keazaman dalam diri masing-masing. Ada perkara-perkara yang ingin kita baiki pada diri kita, ada perkara yang ingin kita perbaharui supaya kita ni semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya amal ibadat kita ini semakin hari semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Di Balik Tabir Kematian. Di Balik Tabir Kematian karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sebuah karya yang membicarakan tentang sakaratul maut, membicarakan tentang seksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga dan neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ni kalau tuan-tuan nak dapatkan dekat Shopee ada banyak. Shopee, Lazada, harga dalam 20-30 ringgit itulah. Karya ini dia merupakan karya asli daripada kitab yang asal. Kitab yang asal ialah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu tuan-tuan kalau buka dia tebal. Start daripada karya Al-Imam Al-Ghazali tu ada 11 jilid. Kemudian para ulama ni menyaring berbagai bahasa, berbagai pendekatan, dan ini disaring, diambil salah satu tajuk dia dalam jilid-jilid yang banyak dalam Ihya Ulumuddin itu. Tajuknya yang terakhir dalam kitab Ihya itu ialah Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Tajuk yang akhir 15 jilid itu, 20 jilid itu yang akhir sekali dia punya tajuk dia Zikrul Maut wa ma ba'dahu, iaitu mengingati mati dan juga selepasnya. Inilah yang kita pelajari. Maksudnya dalam kitab Ihya tu bermula dengan niatnya, bermula dengan adabnya, semua Imam Ghazali ketengahkan, dan akhir kitab Ihya tu ni yang kita baca ni, iaitu Zikrul Maut wa ma ba'dahu. Diterjemahkan dengan Di Sebalik Tabir Kematian. Dia membicarakan tentang sakaratul maut, sebelum kita mati dan juga selepas mati. Dan kalau kita tengok isi kandungan dalam bab yang terakhir ini, dalam kitab ini Di Balik Tabir Kematian ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama sebelum mati, iaitu preparation untuk mati, dan bahagian yang kedua itu selepas mati. Jadi kalau tuan-tuan baca kitab Ihya tu, ni kira penutup lah. Imam Al-Ghazali daripada mula hidup, mula nak jadi orang, mula nak bertaubat, ni ditutup dengan kematian, dan juga preparation untuk selepas kematian. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 19 hari bulan 5 yang lalu. Kita berada pada muka surat 12. Kita masih membicarakan tentang tajuk
daripada bab yang pertama, iaitu kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Berkaitan kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Dan kita telah membincangkan tentang tajuk keutamaan. Apa dia keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan? Bayan fadlu zikril maut kaifama kana. Itu apa utamanya kita ni kalau kita ingat mati dalam semua keadaan. Habis dah bab tu sampai muka surat 12, dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk tajuk yang kedua, iaitu agar hati selalu ingat kematian. Ini yang diterjemahkan oleh pengarang muka surat 12. Agar hati selalu ingat kematian. Kalau kitab asal Ihya Ulumuddin tu dia tulis bayan at-tariq fi tahqiq zikril maut, menerangkan tentang bagaimana supaya hati itu selalu ingat kematian. Bagaimana jalan-jalan untuk kematian itu betul-betul ada di hati. Sebelum ni bicarakan tentang keutamaan dia je. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Okey, dah ingat dah ada kematian. Bagaimana pula Imam Ghazali nak bawa kita dalam tajuk ini supaya kematian itu sentiasa ada di hati. Dia tak hilang, bukan ada dengar je betul, dah lupa. Dengar je lupa kan. Setakat itu dia tak nak macam itu. Imam Ghazali nak bila kita belajar kita faham tentang kematian, tapi bagaimana nak pastikan kita itu selalu ingat kematian. Pernah satu ketika Nabi SAW dan juga dengan para sahabat ketika mana berada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi menceritakan tentang akhirat, tentang kehidupan selepas hidup ni. Maka ada di kalangan sahabat yang berkata, aku ni ya Rasulullah, ketika jumpa Rasul ingatlah tentang kematian, ingat akhirat, ingat Islam, tapi bila aku balik rumah aku lupa. Ada yang cakap begitu pada Nabi SAW. Dan Nabi kata bagaimana? Nabi kata, kalaulah kamu ni sentiasa ingat akan kehidupan dunia akhirat, ingat ibadat zikir pada Allah tak henti-henti, kata Nabi kata pasti akan turun bersusun-susun daripada langit, iaitu malaikat akan turun bersusun-susun, berbaris-baris, kata Nabi, akan bersalam dengan kamu. Hormatnya malaikat ni, kalau kita manusia kita mampu buat begitu. Itu kata Nabi SAW. Jadi kita faham itu manusia ni memang sifat dia begitu. Dia lupa, tapi bukan bererti bila kita lupa begitu kita tak ingat langsung, tapi kita akan usaha cuba buat yang terbaik supaya kita ingat. Dan kalau kita ni mampu jadi sentiasa ingat, maka malaikat dia akan salute dengan kita. Dia kata lagi hebat. Maksudnya kita tu dah sama level dengan malaikat. Sedangkan malaikat tu Allah Ta'ala ciptakan dengan dia tak ada bernafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau malaikat ni dia tak buat maksiat pada Allah dan dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu sifat malaikat. Tiba-tiba kita yang namanya manusia, yang Allah Ta'ala ujinya dengan syaitannya, dengan jinnya, dengan ada iblis nak mengganggu kita, dengan kita ni ada nafsunya, nafsu yang baiknya, nafsu yang tidak baiknya. Allah Ta'ala jadikan kita ni ada qarin, banyak ujian kita ni. Sahabat-sahabat kita banyak ujian kita ini. Tiba-tiba kita ni boleh jadi level malaikat. Jadi malaikat dia menselut lah. Dia kata dia yang Allah Ta'ala ciptakan yang tak ada nafsu tu pun boleh taat tu. Tiba-tiba kita manusia yang diuji dengan pelbagai mampu jadi begitu, maka malaikat dia Nabi sebut akan turun bersalaman dengan kita. Tapi dalam tajuk ini Al-Imam Ghazali nak bawa kita bagaimana supaya hati kita ini selalu ingat kematian. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan dan ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingat kematian kerana mereka jarang memikirkan dan mengingatinya. Kata Imam Ghazali, kematian ini satu benda yang dahsyat, satu benda yang takut, satu ancaman yang sangat besar. Dan biasanya manusia ini, sebab apa dia tak ingat kematian? Kerana dia jarang memikirkan dan juga mengingatinya. Itu memang sifat manusia tu, jarang nak ingat mati. Orang kata muda lagi kan,
Ini cerita-cerita bab mati ni orang tua-tua je nak cerita kan. Kita muda-muda ada umur, boleh bisnes lagi, boleh projek macam-macam buat lagi. Kita masih nak enjoy dunia lagi. Sebab apa? Jarang nak memikir, jarang nak mengingatinya. Bahkan orang yang mengingat kematian tetapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum boleh disebut mengingatinya. Kata Imam Ghazali, bahkan orang yang mengingat kematian, orang yang cuba nak ingat kematian, nak fikir tentang mati, lepas ni apa nak bawa, apa bekalan yang ada, tetapi kata Imam Al-Ghazali, dengan hati yang kosong. Maksudnya dia hanya berfikir tentang kematian tetapi hati dia sebenarnya kosong, tidak sepenuh hati nak mengingat kematian itu. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan bergelimang dengan kesenangan duniawi. Datang kita ada kuliah pengajian, pergi ceramah-ceramah, nak ingat kematian, nak buat bekalan, tapi kenapa dia tak mau lekat dekat hati kita? Antaranya Imam Ghazali kata sebab apa? Sebab hati yang kosong. Sibuk kita dengan kehidupan dunia ni, macam-macam program yang kita buat, tiba-tiba kita datang, bila kita datang, yang ada tu datang tu jasad je tuan-tuan. Yang datang tu jasad je, hati dia tak ada kat sini, roh dia kat sini, kan? Macam tuan-tuan lah, saya bersama balik kerja, datang kuliah maghrib, duduk kan, lihat dengan letihnya, dengan ngantuknya kan, kita tak, orang kata tak sepenuh hati. Datang tu datang, tapi nak fokus betul tu, Allahu Rabbi, payah dengan letihnya, dengan fikir masalah macam-macam kat rumah, tu tak siap, ini tak siap, besok apa benda nak dibuat kan. Jadi itu Imam Ghazali kata, hati datang tu dengan hati yang kosong, tak sepenuh hati untuk mengingat kematian, dan sibuk dengan gelimang kesenangan duniawi. Ataupun kita ni orang yang senang, hidup senang dalam kesenangan dunia, tiba-tiba datang dengar tentang kematian, dengar gitulah, tapi dia seolah-olah menyiram air, mencurah air dekat daun keladi. Curah-curah dia jatuh, dia tak lekat. Sebab apa? Dia tengah tenggelam dalam kesenangan duniawi. Ceritalah tentang akhirat, tentang kematian, dia dengar kan, dengar, lepas tu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab apa? Dia tenggelam dalam kesenangan duniawi. Itu kata Imam Ghazali, belum boleh disebut mengingatinya. Maka kalau keadaan itu, belum boleh disebut kita ini mengingati kematian itu, kerana hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hati. Kerana apa? Kata Imam Ghazali, kerana apabila kita sibuk dengan duniawi ini, dia tidak memberi kesan yang positif dalam hati kita. Tengoklah tuan-tuan, bila kita sibuk dengan dunia ni, dengar itu balik rasa tak ada kesan, dengar balik tak ada kesan. Sebab apa? Banyak benda-benda dunia ni yang sangkut dengan kita, kan? Kita terikat dengan dunia. Sebab itu dia memberi kesan positif tu kurang berkesan. Berbeza kalau tuan-tuan duduk dalam keadaan kita ni Allah Ta'ala uji, penuh sakit, penuh derita, datang dengar kan, dengan penuh fokus. Yang kita ni ada, orang kata tak ada harapan untuk hidup dah. Dia beza cara dia berfikir. Kalau kita berikan kuliah cerita tentang kematian, yang orang confirm dah, dia ni tahu dah jatuh hukuman gantung bila lagi 3 minggu. Bagi dia kuliah tentang kematian ni lain tuan-tuan. Bila dengar dia fokus betul, aku ni ada 3 minggu lagi nak hidup, kan? Jadi bila dengar tu, dia memang dia nak betul-betul, dia nak melalui fasa kematian tu, dan dia fikir dia tak nampak dah, dia nak fikir dunia. Sebab dia kata aku ada 3 minggu je lagi nak hidup, kan? Nak kena gantung. Kesalahan apa? Kalau dekat penjara lah, lain cara dia fikir, dia renung, rasa sampai ke hati. Dia dengar tu dengan penuh fokus dan sampai ke hati dia. Kalau kita boleh jumpa pula dengan orang yang sakit kanser, yang doktor kata ni dah tahap level, dah stage 4, stage 5 dah hujung-hujung dah, ni dah tak ada harapan dah. Yang doktor-doktor pakar pun kata ni kena bungkus, boleh bungkus beg dah, boleh bawa balik rumah, tunggu masa. Time tu kalau kita cerita dengan dia kematian, lain tuan-tuan. Dengan kita hari ini yang duduk, lain. Sebab ketika itu dia memang dia tak fikir dah dunia. Dia kata aku ni memang tak ada harapan dah hidup. Harapan aku hanyalah
mati dan apa preparation untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berada pada tahap tu, kita nampak aku ni jauh lagi kan. Maksudnya kita masih tenggelam dalam duniawi. Jadi cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya. Kata Imam Ghazali, cara yang betul apabila kita nak mengingat kematian ini ialah pertama kita kita kosongkan hati dulu dari segala sesuatu. Tuan-tuan datang ke surau, datang ke masjid, langkah aja pintu masjid tu, berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk tu memang tinggal dunia tu, tinggal dekat pintu tu, belakang pintu. Masuk ni memang ingat Allah, untuk buat ibadat, untuk ingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, kan? Semua masalah tu tinggalkan belakang pintu. Bukan senang nak buat tuan-tuan. Saya cakap je lah pun boleh, kan? Nak buat pun payah. Tapi itu yang terbaik. Maksudnya kita boleh langkah, kita dah tinggalkan dunia dekat belakang pintu. Betul, kita nak ingat akhirat, ingat kematian. Jadi kita kosongkan hati dari segala sesuatu, sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di hadapan mata. Sehingga dia boleh ingat, dia langkah tu yang diingat hanyalah kematian yang akan berlaku di depan mata dia. Macam orang dah tiba hukum gantung, maka dia tak nampak dah benda lain. Pagi besok, pagi Jumaat memang kena gantung, tak ada harapan dia kata. Ia seperti orang yang hendak berpergian melintasi padang pasir yang luas, yang penuh dengan bahaya. So Imam Ghazali ni dia bawakan beberapa contoh bagaimana kita nak jadikan supaya kematian itu sering berada di hati kita. Jadi kena buat bagaimana, kata Imam Ghazali, ia seperti orang yang hendak berpergian melintasi padang pasir yang luas, yang penuh bahaya. Kita kena fikirkan seperti seorang yang nak melintasi padang pasir yang luas, yang tak nampak kanan kiri tepi, duk padang pasir yang sangat bahaya. Kalau dulu ini Imam Ghazali ni dia buat contoh dululah. Kalau orang dulu kan, dia ni biasanya akan bermusafir pergi kat padang pasir. Orang pergi daripada Iraq sana, pergi ke Mekah, semua guna jalan darat, padang pasir. Bila sampai padang pasir tu, tengah-tengah padang pasir tu memang tak ada pedoman, kanan kiri depan belakang semua sama, pasir aja, gunung kanan kan. Jadi memang bahaya. Dan zaman tu tak ada highway, masing-masing mungkin kita bawa unta, kita ada orang yang bawa naik kuda, dan jalan tu masing-masing. Dan pada zaman tu tak ada polis, semua tak ada tengah jalan. Dia banyak disebut sebagai qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni kata lanun lah, lanun tengah-tengah jalan, perompak jalanan. Mereka ni akan datang satu kumpulan naik, kalau kita tengok cerita lah, dia tengok dia datang bawa kuda mereka, dia rompak, dia buat rompakan. Jadi lalu tu memang tak ada safety langsung. Jadi Imam Ghazali dia sebut seperti itu, hendak berpergian melintasi padang pasir yang luas, yang penuh bahaya. Satu. Kemudian dia kata, atau hendak mengharungi lautan yang ganas. Serupa juga seperti orang yang naik kapal. Orang yang naik kapal, bila naik kapal nak nyeberang daripada belah sini ke sebelah sana, maka di tengah laut yang luas tu dia tak nampak apa. Tengok kanan kiri, atas bawah, semua dia nampak biru aja. Dan ombaknya kalau dekat laut ni tuan-tuan, yang kira lah dengan kita ni kenderaan, bila-bila masa je boleh datang ribut dan sebagainya. Tu belum cerita tentang lanun laut lagi, kan? Jadi itu yang disebutkan mengharungi lautan yang ganas. Dengan demikian ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain, kata Imam Ghazali. Jadi bila dia lalu pada suasana itu, dia sentiasa teringat tentang keselamatan dia. Keselamatan di tengah perjalanan padang pasir itu, selamat tak nak lepas ni, kan? Ataupun keselamatan dia ketika berada di tengah laut, selamat ke tidak lepas ni. Jadi fokus dia tu lebih kuat dia. Kemudian kata Imam Ghazali, ketika perasaan ingat akan kematian mengugah hatinya dan telah meninggalkan kesan padanya, sudah tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi. Jadi kalau dia boleh fikir berada dalam suasana sedemikian, sudah pastilah kematian itu akan sentiasa berada di hatinya, menggugah hatinya.
Yang mana dia memberi kesan yang sudah tentu dunia ni bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Bila dia dah ingat akhirat, selalu teringat akhirat, dunia ni bukan satu benda yang gembira. Bila dia kenal akhirat, dunia ni dia bukan satu benda yang gembira. Sebab akhirat tu lebih banyak lagi dekat sana benda yang menggembirakan. Allah Ta'ala ceritakan tentang syurga, ceritakan nikmat-nikmat syurga. Allah Ta'ala ceritakan bahayanya neraka, dan Allah Ta'ala ceritakan dunia ni sebenarnya sebagai ujian, tempat yang sementara, salah silap akan dihisap. Jadi dia nampak dunia ni bukan benda yang menyeronokkan. Dunia ni tak seronok, tapi sebenarnya yang seronok adalah akhirat. Sebab apa? Akhirat tu kekal abadi, tempat yang pasti kita akan duduk dengan gembira, dan tak naknya kita masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati ni telah hancur berkeping-keping, kata Imam Ghazali. Jadi bila dia dah berasa begitu, hati pun dia jadi hancur berkeping-keping, tak nak dah dengan dunia ni. Kata, cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. So Imam Ghazali dia bawakan beberapa contoh. Yang pertama ni, paling efektif bagaimana kita nak jadikan supaya hati kita ini selalu ingat kematian, ialah yang pertama dia kata sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Kita lah tuan-tuan ya, amai kawan-kawan, ada kawan yang seumur dengan kita, ada yang lebih berumur dengan kita, ada yang lebih muda pada kita, yang sama sekali jemaah-jemaah masjid, sama sekali ngetih, sama sekali lepak malam-malam, kedai mamak kan. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala ambil dia, orang yang rapat dengan kita berlaku, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita, Allah ambil. Tu yang dia katakan, mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Jadi bila kita ingat tu, tengok kawan aku ni muda lagi pada aku kan, di sudut umur dia muda, jauh muda pada aku, 5-6 tahun, tapi Allah Ta'ala ambil dia dulu. Semalam baru sama-sama duduk dekat kedai ngetih sama kan, hari ni dah tak ada, Allah Ta'ala ambil dia sakit jantung. Mungkin kemarin baru duduk dengan dia sembang-sembang, hari ni dengar pagi tadi accident, habis dah, petang dah tanam dah kan. Tengok, dia memberi kesan pada hati kita. Kejap je Allah Ta'ala nak ambil. Baru semalam gelak sama-sama sembang bisnes lah, nak buat projek itulah, inilah, hari ni dah tak ada, habis semua impian dia. Gitu Itu Imam Ghazali kata, sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Ia ingat akan kematian mereka dari jasad mereka yang membusuk di dalam tanah. Nak ingat tu bentuk bagaimana, kata Imam Ghazali, ingat kawan kita tu dah mati, ni berapa dah, seminggu, 2 minggu, sebulan duduk dalam tanah dah. Sekarang ni kalau kita fikir sahabat kita nama Ali ni, seminggu dah dia tak ada, ini dah busuk dah ni, kan, dah busuk, dah berbau, kulit-kulit dah mula leroi, dah pecah-pecah kan. Lepas sebulan ni dah turun muka, dah tak ada, dah pecah semua, ulat-ulat dah naik. Boleh ingat begitu. Mengingati dari jasad mereka yang membusuk di dalam tanah. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka. Ingat balik, hari ni dah sebulan tak ada dah. Dulu tengok muka handsome, orangnya cantik, ketika bercakapnya bagaimana, cara gelak dia bagaimana, rupa dia bagaimana, tingkah laku dia bagaimana. Sekarang ni tak ada dah. Semua dah dimakan oleh bumi, dah jadi ulat semuanya. Bagaimana bahagian tubuh mereka telah hancur membusuk di dalam kubur. Bagaimana isteri-isteri mereka telah menjadi janda. Ingat pula, kawan kita ni isteri dekat rumah bagaimana, tak ada dah. Suami dia tak ada. Ingat pula anak-anak dia dah semua jadi anak yatim. Isteri dia jadi janda, dah tak ada dah. Sedangkan dulu suami itulah yang beria memberikan sesuatu, kehidupan tu dia menguruskan segala-galanya. Yang anak ni semua pendidikannya, kehidupannya, ayah itulah yang menguruskan dengan sebaik mungkin. Tapi semua tu dah tak ada. Anak-anak mereka yang telah menjadi yatim, bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka
bagaimana mereka telah berpisah dari masjid dan majlis-majlis ilmu. Ingat kawan kita ni harta dia banyak, tengok harta-harta dia semua ditinggal lah, tak ada apa dah boleh dia bawa, hanya yang dia bawa kain kapan tiga lapis itulah, bawa dalam kubur. Kemudian bagaimana dia ni telah terpisah dari masjid dan majlis-majlis mereka. Yang dulu kita ingat, kawan kita ni sekali tiap-tiap malam kalau pergi masjid jumpa dia, duduk sekali dengan kuliah, duduk sembang bersama, habis kuliah balik sama, kadang-kadang pergi ngetih sekali, kuliah subuh sekali. Inilah geng kita, ahli-ahli qarya, ahli-ahli masjid. Dah tak ada dah, Allah Ta'ala dah ambil dia. Dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah terhenti. Dan kita nampak kawan kita ni dulu yang ada projek-projek dia, program-program yang dia buat, tak ada dah. Dia ni mungkin sibuk dengan program itu, sibuk dengan projek ini, tak ada dah, semua telah terhenti. Jadi Imam Ghazali kata, bila kita boleh buat begini, maksudnya kita mengingat teman-teman yang telah meninggal dunia ni. So benda-benda perkara perlu kita fikirkan. Ini yang kata Imam Ghazali, dia akan memberi kesan kepada hati kita ni, supaya kita ingat kematian tu selalu, masih sentiasa ada je dah mati, boleh kita ingat itu. Biasa orang suami meninggal, isteri meninggal, itu dia kuat lah. Biasa kan, suami meninggal, isteri lama sedih kan, berbulan-bulan. Kalau isteri meninggal, suami pula sedih kan, teringat dia lah, nak mengurus anak, semua benda dah tak ada kan. Ada yang lama, ada yang kejap, tapi lebih kuat. Ataupun seorang mak yang meninggal, ibu yang meninggal, ayah yang meninggal, memberi kesan. Tambah pula kita ni rapat dengan mak kita, ataupun rapat dengan ayah kita, ataupun rapat dengan ahli keluarga kita. Jadi bila tak ada tu, kita merasakan dia satu kehilangan. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, dia kata, jika seseorang mengenang orang lain dan keadaannya saat sudah mati, membayangkan rupanya, mengingat saat-saat gembira bersamanya, bagaimana ia pernah datang dan pergi, dan bagaimana ia berusaha untuk terus hidup mempertahankan kewujudan, lantas mengapa ia menjadi lupa akan kematian. Kata Imam Ghazali, dia buatkan satu bentuk pertanyaan. Jika seseorang mengenang orang lain dan keadaannya saat sudah mati, membayangkan rupanya, mengingat saat-saat gembira bersamanya, maka bagaimana ia pernah datang dan pergi. Teringat waktu dia pergi, waktu dia datang, rupa pakaian dia begini, keadaan dia begini, dan bagaimana dia berusaha untuk terus hidup mempertahankan kewujudannya. Kita tengok kawan kita ni berusaha sungguh-sungguh buat projek itu, buat program ini, bisnes itu, bisnes ini, untuk terus survive hidup ni, beria-ia. Dia buat begini, cadang projek, nak buat bangunan itulah, nak beli rumah inilah, nak beli kereta inilah, nak urus itulah, nak urus inilah. Lantas mengapa ia menjadi lupa akan kematian? Jadi bila kita tengok gini, walaupun sibuk dengan duniawi, sebenarnya berakhir dengan kematian. Jadi kenapa lupa tentang kematian, sedangkan sibuk dengan perkara dunia, tapi akhirnya mati. Jadi tak ke mana dunia yang dikejar itu. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam Quran ni, kebanyakan ayat-ayat Quran dia akan sebut fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Tapi satu tempat ni Allah Ta'ala sebut akhirat dulu. Apa dia? Ni ayat dia, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah Ta'ala sebut, kamu carilah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kamu di negeri akhirat. Ayat ini Allah Ta'ala sebut wabtaghi, cari, bukan dunia. Yang Allah Ta'ala suruh cari itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, cari, rebut apa yang Allah sediakan untuk kamu di negeri akhirat, bukan dekat dunia. Dunia kita boleh rumah, buat bangunan, buat projek itu, ini tak salah, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita refer pada Quran, yang Allah suruh cari, Allah Ta'ala suruh cari akhirat.
Akhirat itu bagaimana? Maksudnya negara akhirat, negeri akhirat itu ada benda-benda, banyak benda yang Allah Ta'ala sediakan, yang Allah Ta'ala suruh wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Allah Ta'ala dah sediakanlah dekat akhirat ni macam-macam jenis projek, macam-macam jenis istana ada, macam-macam jenis duit, kekayaan, kenderaan, kesenangan hidup, tingkat-tingkat syurganya itu banyak. Jadi semua tu disediakan untuk kita. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu cari yang itu, pilih, rebut, buat yang itu. Itu yang Allah Ta'ala suruh. Bukan Allah Ta'ala suruh kita, tapi kita ni dah salah. Yang dunia ni yang kita cari, buat dunia, tiba-tiba kita mati, perasan akhirat tak ada buat apa. Yang bawa apa adalah semayang 5 waktu yang tak berapa khusyuk tu kan, adalah puasa yang wajib tu kan, ada sedikit-sedikit amalan kita buat. Kita tak cari sebenarnya yang akhirat, yang beria-ia, yang Allah Ta'ala sebut kan. Bila mati pun tengok, tak ada apalah nak bawa. Kita bawa benda wajib je sebenarnya. Itu belum cerita lagi dosa kita, mengumpatnya, dengan nipu orangnya, dengan rasuahnya, dengan makan benda haram, tak cerita lagi. Sedangkan yang Allah suruh cari yang akhirat. Kemudian Allah Ta'ala sebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu Allah Ta'ala sebut akhirat dulu baru dunia. Apa Allah Ta'ala sebut? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa ada juga bahagian kamu di dunia. Satu, Allah Ta'ala suruh rebut yang akhirat, cari yang Allah Ta'ala suruh sediakan untuk akhirat. Kedua, wala tansa, jangan disebabkan kita sibuk kerja akhirat tu sampai terlupa dunia, kan? Ada bahagian kita di dunia juga Allah Ta'ala, tapi keutamanya ialah akhirat. Tapi apa yang berlaku pada kita ni sebaliknya. Kita duk cari-cari dunia, semua kita buat untuk kesenangan duniawi. Akhirat tu jangan seolah-olah kita terbalik. Jangan lupa sebenarnya kita ni akan mati akhirat betul. Terbalik kan? Tak sama dengan program yang Allah Ta'ala buat manusia ni. Sepatutnya programnya kita ni duduk dekat muka bumi ni adalah sebagai ujian untuk sementara aja. Sedangkan kehidupan kita yang sebenar ialah di akhirat. Perjalanan kita ke sana, kita ni semua orang syurga semua, ahli syurga semua kita ni. Sepatutnya kita tinggal sana. Datang sini diuji untuk sementara waktu. Jadi kalau kita faham kerangka konsep penciptaan manusia ni untuk duduk di muka bumi sebagai khalifah untuk ujian sementara, maka kita tak termahu dengan dunia ni, tak beria-ia, tamak dengan dunia ni, tak jadi begitu. Jadi kita nampak sentiasa kita ni on track mencari akhirat. Yang dunia ni bukan kita tinggal langsung, tak ambil, tapi kita ambil ayat Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita tak lupa ada juga bahagian kita di dunia ni, kita grab, kita ambil peluang itu. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali, bagaimana ia boleh tertipu oleh saranan-saranan, iaitu keindahan-keindahan, kesenangan yang tidak bermakna itu. Bagaimana boleh tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang tak bermakna itu. Bila dia ingat akhirat, dia nampak sebenarnya dunia ni hanyalah kesenangan yang tak ada makna sebenarnya, sebab dia sesuatu yang akan kita tinggalkan, bukan kita bawa ke akhirat. Bagaimana ia membanggakan kekuatan masa mudanya. Bagaimana seorang itu yang dah mati itu, tengok dulu masa dia muda dengan kerjanya, dengan bersungguh-sungguhnya kan, dengan pangkat yang dia dapat, bermacam-macam benda, anugerah dia dapat. Apa yang dia banggakan semua itu. Okey, kenapa ia boleh begitu ceria dan bersenang-senang sehingga lalai dari kematian yang datang begitu cepat dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya. Jadi kenapa ketika mana dia dekat dunia itu seronok, gembira, sampai menyebabkan dia lalai dari kematian. Yang mati itu dia bila-bila masa dia boleh datang. Nak mati ni bukan tunggu tua baru mati. Mati ni bukan tunggu sakit baru mati. Tak. Mati ni waktu tu Allah dah tentukan. Dia bukan kira orang kata sakit baru mati, tua baru mati. Tak. Mati tu Allah dah tentukan. Ada orang tua panjang tengok sakit, pada kecil muda sakit bukan main panjang lagi umur dia 70-80 tahun elok je, tapi dia sakit dia kan. Maksud umur dia tu Allah Ta'ala tentukan. Okey. Kemudian kata Imam Ghazali,
Dan bagaimana ia pernah pergi ke sana kemari, lalu sekarang kaki dan tulang-tulang sendinya sudah membusuk di dalam kubur. Jadi kita fikirkan yang dulu sahabat kita, teman kita itu yang bergerak pergi projek ke sana, ke utara, selatan, timur, barat. Tapi sekarang ni kita nampak dia dah berada dalam kubur. Kaki, tulang, sendi semua dah busuk, dah berada dalam kubur. Tak ada gunanya dah lagi. Dulu ia sangat fasih berbicara. Ada juga teman-teman kita ni yang pandai bercakap. Ada kaki ceramah, ada kaki ngetih dia punya cerita politik dia kan. Cerita tentang bisnes, cerita tentang projek. Kamu yang pandai, idea dia banyak, begini idea yang dia ada. Fasih berbicara. Tetapi sekarang ulat-ulat telah memakan habis lidahnya. Bila masuk dalam kubur habis dah. Lidah dia tu kena makan dengan ulat-ulat. Tak ada dah. Hebat dia tu semua hilang. Ia yang dulu gemar tertawa terbahak-bahak. Jenis kaki pandai buat lawak kan. Kejap-kejap gelak kita dengar memang orang kelakar kan, pandai buat joke semua. Tapi dah masuk kubur mati, tak ada dah. Cerita-cerita tentang hebat-hebat itu semua tak ada dah. Kini tanah telah melumat habis gigi-giginya. Bagaimana ia dulu pernah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna dalam waktu 10 tahun mendatang. Kita tahu kawan kita yang mati itu, dia pernah plan nak buat sesuatu. Kononnya dia nak simpan untuk hari tua lah, simpan untuk anak-anak lah, simpan untuk suami lah, simpan untuk isteri lah. Buat itu ini, sesiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna dalam waktu 10 tahun yang mendatang. Bila dia mati, tak guna dah benda tu. 10 tahun mendatang, 5 tahun tu dah tak ada guna dah bagi dia. Dia plan nak buat rumah begini 3-4 tahun lagi baru siap. Kononnya nak duduk rumah itu, tak sempat rumah tu siap, dia yang disiapkan masuk dalam kubur. Maka dah tak bermakna semuanya. Padahal saat itu antara ia dan kematian hanya terpisah oleh waktu 1 bulan sahaja. Imam Ghazali sebut kalau kita ni 1 bulan lagi nak mati, tiba-tiba orang tu plan untuk 5-6 bulan, untuk 10 bulan, untuk 1 tahun begini. Yang mana semua benda tu sebenarnya dah tak ada nilai dah. Gitu sementara ia dalam keadaan lalai terhadap sesuatu yang telah direncanakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan apa yang pasti yang Allah telah rencanakan diri dia akan mati 1 bulan lagi, dia tak ingat yang itu. Yang tu dia tak perasan. Tapi yang diingat projek dia, nak buat itu, nak buat ini. Sedangkan sebenarnya dia tu akan mati lagi 1 bulan lagi. Ikut takdir Allah dah tiba masa dia. Yang tu dia tak ingat kan. Okey. Sehingga akhirnya kematian menjemputnya pada saat yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Yang menyebabkan mati itu bila datang dia dalam keadaan dia terkejut. Sedar-sedar datang, buka mata, tengok malaikat dah ada depan. Kita sakarat, pada waktu kita sakaratul maut tu dah nampak malaikat yang nak ambil nyawa itu. Dah tiba masa itu untuk mati. Dan dia tak sangka-sangka bahawa mati itu telah datang kepada dia. Dengan jelas ia melihat malaikat maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memekakkan telinga. Tibalah saatnya bagi kamu masuk syurga atau neraka. Pada saat itulah ia baru sedar bahawa sesungguhnya ia telah lalai seperti mereka dan akan menerima akibat yang sama seperti mereka. Jadi bila kita ambil tiba gitu, bila masa waktu sakaratul maut, tiba waktu kematian kita itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hijab kita. Pada ketika itu kita akan nampak malaikat. Ini semua kita tuan-tuan ni, saya akan lalui itu tuan-tuan, semua kita akan lalu. Bila masa kita dah nak mati tu, Allah Ta'ala buka hijab daripada kita alam dunia ni untuk masuk ke alam barzah tu. Allah Ta'ala buka hijab, kita dah nampak malaikat. Orang sekeliling kita tak nampak. Mungkin suami isteri kita duduk baca Yasin sebelah, anak-anak duduk mengaji kan, kita duduk mata gelip-lip tu, tiba-tiba Allah Ta'ala buka hijab, kita dah nampak. Apa yang kita nampak? Ketika itu kita nampak malaikat datang. Dengar orang ngaji, yang dekat telinga ngajar la ilaha illallah
imam ke datang, nazir ke, AJK masjid datang ajar kita kan, talqinkan kita dengan la ilaha illallah, ajar kita mengucap kan. Kita waktu itu dah nampak malaikat, dan waktu ini merupakan waktu saat yang paling kritikal. Andai pada ketika itu Allah Ta'ala buka hijab dan kita nampak malaikat yang datang tu memakai pakaian yang berwarna putih, Allahu Rabbi, dia akan memberikan ketenangan yang sangat berharga. Sebab apa? Bila malaikat itu datang dengan pakaian berwarna putih, memberikan gambaran kepada kita kehidupan kita seterusnya cerah masa depan. Kalau kita nampak malaikat pakai pakaian putih, dia dah nampak dah kehidupan kita belah sana tu dia akan ke arah kebaikan. Tapi kalau andai kata ketika mana kita tengah sakarat tu, dah nak mati, nyawa dah nak tertanggal tu, datang malaikat tengok pakaian warna hitam, Allahu Rabbi, ini semua yang kita tak nak. Nauzubillah min zalik. Itu semua tak nak. Bila nampak pakaian warna hitam tu, kita dah terbayang dah dosa aku, yang ni tipu, yang ni ambil rasuah, yang ini buat, yang ni tak settle, yang ni aku tipu orang, yang ni aku makan duit anak yatim, yang ni semua benda tu akan nampak. Bila pakaian warna hitam, malaikat ni nak ngambil nyawa kita pakaian warna hitam, satu confirm dia akan tarik nyawa kita dengan satu rentapan, wan nazi'ati gharqa, dia akan sentap dengan sentapan yang sangat kuat. Dan gambaran pakaian yang berwarna hitam oleh malaikat tu memberikan gambaran bahawa kehidupan kita seterusnya memang menyiksakan. Kita tak duduk dengan orang baik-baik, melainkan tidak lain tidak bukan kita duduk dengan golongan-golongan yang akan dikenakan ujian-ujian yang pelbagai, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh. Jadi maksudnya sebelum kita mati betul, kita dah nampak dah kedudukan kita nanti di alam barzakh bagaimana, di akhirat bagaimana, dengan cara kita nampak malaikat yang datang tu aja bila Allah Taala bukakan hijab itu. Okey. Kemudian dengan jelas ia melihat malaikat maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memekakkan telinga. Tibalah saatnya bagi kamu masuk syurga atau neraka. Pada saat itulah ia baru sedar bahawa sesungguhnya ia telah lalai seperti mereka. Bila kita nampak malaikat datang tu dengan pakaian warna hitam, kita tahu banyak dosa kita. Semua kita teringat balik daripada kita muda, dah berumur, semua salah-salah dosa-dosa kita buat semua satu-satu dia lalu. Semua macam kita boleh tengok skrin video tu, dia playback apa amalan-amalan buruk, maksiat, dosa kita buat, dia playback balik depan mata kita. Okey. Dan akan menerima akibat yang sama seperti mereka. Okey. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang daripada mereka. Jadi Imam Ghazali dia bawakan kata Abu Darda. Abu Darda kata apa? Jika kita ni ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang daripada mereka. Jadi bila kita nampak kawan kita yang Imam Ghazali bawa contoh, yang berada dalam kubur, yang dah mati tu, kita cuba anggap kalaulah aku yang baring sekarang dalam kubur tu, kalaulah yang mati tu bukan kawan aku, tapi aku yang mati. Kita ingat balik dosa yang kita buat, apa salah silap kita, apa bekalan yang kita bawa. Itu yang Abu Darda kata, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang daripada mereka. Kemudian kata Imam Ghazali, dia bawakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang bahagia, yang sakinah, yang ada ketenangan, yang ada masrur, yang ada kebahagiaan dalam diri dia, ialah yang dapat mengambil pelajaran daripada orang lain. Boleh tengok orang mati, kita tengok, kita ambil pengajaran. Bukan setakat tengok mati dah, tanam, tak apa. Yang hidup kita teruskan hidupan, yang mati biar dia mati. Macam tu. Tak ada pula perasaan dia nak ambil pengajaran. Itu bukan orang yang bahagia. Kata Abdullah bin Mas'ud, tanda orang bahagia, bila tengok orang mati tu, dia dapat pelajaran. Dia kata, ini hari dia, lepas ini tenaku pula. Kalau ikut giliran ni dah rasa dah sampai dah kan, umur masa kan, ya dah ni kan. Dia ambil pelajaran.
Kemudian Imam Ghazali dibawakan kata Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari, pagi dan petang kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kamu akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua kesenangan-kesenangan dunia. Kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni cicit kepada saya, Sayyidina Umar. Kita faham para ulama disebut khalifah tu ada 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 orang khalifah. Dan kalau nak sebut ada 5 khalifah yang kelima, kata para ulama ialah Umar bin Abdul Aziz lah, yang dia ni mempunyai perangai, akhlak, ciri kepimpinan sebagaimana 4 khalifah yang ada. Cicit kepada saya Sayyidina Umar, nama Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia ni memerintah tak lama tuan-tuan. Dia memerintah 2 tahun ni. Tapi 2 tahun itu sampai peringkat tak ada orang boleh terima zakat. Cuba bayangkan. 2 tahun aja dia boleh ubah dalam sistem bagaimana dia memerintah. Orang tak terima zakat dah. Nak bagi zakat tak ada orang nak terima. Punya hebatnya bagaimana pemerintahannya yang dibuat. Kata dia, tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari, pagi dan petang kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kamu akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua kesenangan dunia. Kata Umar bin Aziz, sepatutnya apa yang kita kena sedar, ini sebagai seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah kerajaan Islam. Orang kata sekarang ni Perdana Menteri lah. Perdana Menteri punya teks ucapan dia, ni teks ucapan PM. Dia punya teks ucapan dia bagaimana? Dia kata, sepatutnya yang kita kena sedari ialah setiap hari, pagi, petang, malam, ialah kita siapkan bekalan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian kita letakkan semua bekalan itu di lubang tanah sebagai bantal. Kita bila untuk azan. Allah
blackout kita tutup salah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.